Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ channel dalam segmen Share Seram. Okay, pada episod kali ini ataupun pada episod Share Seram untuk kali ini, kita ada satu perkongsian sebenarnya cerita daripada salah seorang subscriber yang boleh dikatakan menonton almost semua video aku, and antara orang yang rajin support video-video aku iaitu Kak Azura Aisyah. Dia telah berkongsi satu pengalaman dia ketika dia bekerja di sebuah kilang di kawasan Kelang, kalau tak silap aku, Port Kelang. Dan ketika itu adalah pada tahun 2002, di mana perkongsian cerita ni dia mengatakanlah cerita ni mungkin tak seram tapi more to mystery. So let's move on to the story. Kisah ini sebenarnya bermula di sebuah kilang elektronik di Port Kelang. Dan kisah ini terjadi ketika pada satu hari ni Akak Azura ni menceritakan bahawasanya dia adalah salah seorang yang jarang rehat di waktu rehat, di mana dia lebih prefer untuk tidur di dalam line production. Namun pada satu hari ni dia macam mungkin lapar dan dia telah pun pergi bersama dua orang rakannya ke kantin. Which pada waktu dia pergi ni sebenarnya waktu bekerja petang, yang mana daripada pukul 7 petang hingga 7 pagi. Namun akak ni mungkin ada tersilap tulis, di mana ketika dia menulis ni dia tuliskan 7 petang sampai 7 malam. Kalau 7 petang sampai 7 malam, maksudnya dia kerja waktu tu, dia balik waktu tu juga. Mungkin ke situ ada kesilapan sikit. So daripada situ, okeylah, kita dapat bayangkan di mana dia mengatakan rehat ni adalah pada pukul 2 pagi. So kat situ aku punya assumption betul lah kan. And bila pukul 2 pagi, dia pun bergerak lah bersama dua rakan yang aku ceritakan tadi untuk pergi berehat. Dan sebelum diorang sampai ke kantin untuk tempat berehat ni, diorang akan melalui satu tempat di mana ruang kafe. Dan ruang kafe tu ialah bila waktu malam dia tidak beroperasi, so memang akan kelihatan suram, macam gelap lah kan. Hanya beberapa biji lampu je menyala. And seperti biasalah mereka terus pergi ke kantin untuk rehat dan makan mungkin. So sebaik saja mereka balik untuk masuk ke line production, Akak Zura ni dia macam secara tiba-tiba macam ingin melepaskan hajat kecil. Dan untuk pengetahuan anda juga, pintu tandas dan pintu kafe adalah berhadapan. So kafe yang boleh kita lihat tadi kelihatan gelap akan terpaksa dilihat lagi oleh Kak Zura ni, yang mana dia sendiri merasai ada satu feeling seram kat situ. Tapi yelah, alang-alang dia pun dah sampai situ, dia pun macam tak apalah, dia sekaligus lah dia pergi je lah membuang hajat kecilnya. Dan dia telah pun menyuruh dua rakannya kembali ke line production. Dan apa yang terjadi, dia pun telah masuk ke dalam tandas yang berhadapan dengan kafe tersebut. Dan sebaik saja dia masuk, tandas ni sebenarnya daripada apa yang dia ceritakan adalah tandas yang kecil, di mana hanya ada 2 kubikel dan satu tempat cermin, which memang sangat-sangat kecil lah kan. Selalunya tandas-tandas yang boleh dikatakan hanya di-provide di tempat yang besar ni adalah di tempat production. So macam mungkin kat sini macam orang tak berapa tumbuh kan sangat. So kat situ, bila dia sampai di dalam tandas, dia telah pergi ke cermin dulu untuk melihat mungkin mengemaskan dirinya ke apa sebelum masuk ke dalam kubikel tandas. Dan semasa dia melihat cermin tersebut, dia telah melihat di belakangnya ada seorang perempuan yang mana memakai baju sama persis seperti dia, yang mana sedang senyum kepada dia. Namun dia tidak berfikir sebarang fikiran yang boleh dikatakan tentang soal mistik ni ataupun apa-apa benda yang mengarut. So dia macam layankan senyuman tu, dia membalas senyuman tersebut. Apa yang terjadi, dia telah masuk ke tandas. Bila dia keluar, perempuan tersebut tidak lagi kelihatan. So macam tak apalah, dia pun tak fikir panjang lagi. Namun apa yang memeranjatkan dia, bila dia keluar pada pintu tandas tu, ada satu kucing hitam keluar berlari secara tiba-tiba daripada
ruang tandas tersebut. Okay, first aku nak cerita kenapa cerita ni jadi misteri campur seram. First, dia ada menceritakan sebelum masuk pintu tandas tersebut. Pintu tandas tersebut adalah seperti pintu yang boleh dikatakan pintu office, yang mana ada pintu jenis tertutup sendiri tu. Which korang tahu, untuk menolak pintu tersebut akan menggunakan agak banyak tenaga, dan dia sendiri mengatakan dia perlu menggunakan sekuat tenaga dia untuk membuka, dan juga pintu tersebut akan menghasilkan bunyi. And apa yang menarik, kalau perempuan tersebut keluar, kenapa tidak kedengaran langsung satu pun bunyi daripada pintu tersebut? Itu first. Dan aku cerita tadi, tandas tersebut teramat kecil sehingga kan dia boleh melihat setiap penduduk dalam tandas tersebut. Dan dia tidak melihat pun kucing hitam yang tadi telah berlari keluar daripada tandas tersebut, yang melalui celah kangkang dia, yang mana benda ni lagi menimbulkan misteri kerana dia tidak melihat pun kucing hitam tersebut sebelum itu. Mungkin kalau logically, if perempuan tu keluar dan kucing hitam tu masuk, logik. Tapi bunyi pintu pun tidak kedengaran dan perempuan tersebut hilang begitu saja. So cerita ni, dia apa yang menyebabkan dia seram? First, orang tiada di situ. Mungkin kurangnya orang menggunakan tandas tersebut. Mungkin boleh diceritakan tempat tersebut mungkin sering ditinggalkan satu, dan kita tahu tempat tandas ni adalah merupakan tempat syaitan. Dan juga apa yang boleh menjadikan seramnya, ada betulnya kenapa kucing hitam tu tidak dikelihatan sebelum itu, sedangkan secara tiba-tiba dia boleh keluar secara mengejut. So kalau sesiapa yang berada di situasi tersebut mungkin akan berfikir dua kali, di mana engkau tidak dapat melihat sesiapa di luar, yang mana mungkinlah dia macam assume lah perempuan ni mungkin berdiri kat luar ke apa kot. Tapi tak ada. And pintu memang, yelah, lepas pada tu dia keluar, dia mesti kena tolak pintu tu, and still bunyi lagi pintu tu. So macam benda ni agak tak connect. Macam kalau perempuan tu keluar, bunyi pintu, so macam still logik, but pintu tak berbunyi. And then come out of nowhere, this kucing hitam boleh keluar daripada tandas tersebut. So kat sini kisah ni memang boleh dikatakan agak menyeramkan, kerana benda terjadi pada waktu kerja malam. Selalunya kerja malam ni lah yang berlaku kes-kes macam ni, yang terjadi pada pengawal keselamatan, lalu terjadi kepada pekerja-pekerja yang bekerja di shift malam, dan juga beberapa pekerjaan yang melibatkan shift malam ni boleh dikatakan agak mencabar. First, mencabar kau punya tahap mengantuk. Second, mencabar kau punya tahap yang boleh dikatakan keberanian lah. So, terima kasih Kak Zura kerana berkongsi cerita ini. Bagi aku, cerita ni, jika kau feeling betul-betul, memang agak menyeramkan. Kerana aku sendiri pun memang ada bekerja di shift malam, walaupun sebenarnya aku kurang juga pergi ke tandas sebab aku sendiri pun jarang berehat pada waktu malam. Okay, terima kasih kerana menonton video aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe kepada sesiapa yang belum subscribe channel ini. Okay, terima kasih kerana menonton video aku. Wassalamualaikum. Bye bye.